Dan ini pula adalah lapangan perbahasan falsafah. Ada tiga akar penting dalam perbincangan ni. Yang pertama, al-wujud, wujud. Kalau dalam istilah falsafah ni kita panggil ontology. Ontology. O-N-C-O-L-O-G-Y. Ontology. Jadi kalau dalam falsafah Aristotle, dia membincangkan tentang fizik and metafizik. Apa tu metafizik? Apa tu fizik? Fizik ni kita boleh kata pasal kalau kita belajar sains kan, kita belajar physical unit. Ada ampere, ada watt, sebagainya tu. Jadi itulah physical, benda yang boleh diukur atau benda yang boleh dicapai dengan panca indera. Kita 5 panca indera yang kita tahu, kulit sebagainya. Jadi itulah physical atau itulah benda fizik yang kita belajar. Kemudian metafizik lah fenomena alam yang tak dapat dicapai oleh panca indera. Contohnya bagaimana manusia diciptakan. Dan bagaimana dunia ni dicipta, keluar teori Big Bang. Kalau tadi pasal manusia, keluar teori Darwinism, naturalism. Manusia ni dicipta dengan sendiri. Manusia daripada evolusi seekor buruk. Dan kita boleh lihat juga dalam perbincangan metafizik ni, dia membincangkan tentang ketuhanan. Monotheism. Adakah Tuhan tu satu? Kalau Tuhan tu ada, Tuhan tu apa? Apakah peranan Tuhan dalam kehidupan manusia? Itulah yang dibincangkan dalam metafizik yang dikatakan oleh Aristotle. Antara perbahasan wujud ni lah. Okay. Kemudian terus kepada kedua pengetahuan ataupun kita panggil al-ma'rifah. Dalam bahasa falsafah ni epistemologi. Okay. Apa dia epistemologi? Pembincangan tentang adakah manusia ataupun sebagai seorang human ni mampu memiliki ilmu pengetahuan. Dia tak bincang pasal ilmu sangat, tapi dia bincang adakah manusia ni boleh capai semua ilmu. Ilmu tu apa sebenarnya? Ilmu tu adakah bentuk-bentuk data? Adakah ilmu tu bentuk-bentuk pengalaman? Dibincangkan tentang perkara tu. Dan dibincangkan adakah manusia boleh memiliki ilmu tu? Kalau ilmu tu data, bolehkah manusia memiliki data semua perkara dalam hidup dalam dunia ni? Itu yang dibincangkan lah. Dan dibincangkan tentang tabiat ilmu. Ilmu ni akan berkurang ke, akan bertambah ke? Adakah statik ke ada dekat dunia ni? Ada ilmu yang tak dikenali? Adakah semua manusia dapat capai ilmu yang sama? Contohnya seorang manusia yang berbeza IQ dia, adakah sampai ilmu yang sama? So dia bincangkan tentang perkara tu. Dan juga tentang sumber ilmu. Sumber ilmu ni menarik untuk kita kaji. Kita boleh lihat dalam falsafah selepas kebangkitan Perancis, revolusi Perancis, kita boleh melihat falsafah ketika itu bangkitlah. Ketika itu muncul orang macam John Locke, orang macam Francis Descartes, René Descartes dan Francis Bacon sebagainya. Dan apa yang dibincangkan adalah ketika itu apa sumber ilmu dalam dunia ni. Ada dua aliran yang berperang, antaranya aliran empiricism. Kalau kita belajar sekolah menengah dulu, sains kita belajar empirical unit kan. So empirical ni ataupun empiricism ni membincangkan tentang setiap ilmu kita ni datang daripada pengalaman dan kajian. Contoh kita nak kata sebuah kereta yang laju lebih memberikan akibat yang buruk kepada orang yang dilanggarnya. Itu adakah daripada kajian kita ataupun daripada pengalaman kita? Okey, dua orang berdiri, kita laju, kita perlahan. So kita tengok akibat yang kepada orang yang kita laju tu lagi teruk kan. So menyebabkan kita tengok jadi kita laju ni lagi buruk kesannya daripada kita yang perlahan. So kita hasilkan satu konsep daripada itu. So velocity equal to S and so on. Keluar satu empirical unit daripada pembacaan ataupun peristiwa tu. Itu contoh empiricism lah. Okay. Dan kalau contoh untuk aliran kedua panggil rationalism ataupun logik. Logik ni dia lebih kepada mengukur suatu perkara berdasarkan logik akal. Contoh manusia ni dilahirkan dan dibentuk, dia dah ada satu innate knowledge. Kita dah ada ilmu dalam fikiran kita dan kita bentuk ilmu tu melalui perkembangan umur. Kalau tadi empiricism, kita belajar, ilmu kita ni lahir kosong. Pengalaman tu yang mengisi ilmu dalam kepala kita. Tapi kalau rationalism, kita dah dilahirkan dengan ilmu yang ada, kemudian ilmu tu berkembang dengan pengalaman yang ada. Tapi ilmu tu dah ada dalam kepala kita. Itu rationalism, logik akal. Lepas tu kita akan bincang lagi yang lebih lanjut.
Yang seterusnya nilai ataupun kita panggil ethics lah, moral. Ini perbincangan yang penting kalau dalam bahasa falsafah ni axiology. Jadi dalam nilai ni kita bincang tentang bagaimana contoh yang etika dan estetika. Apa dia etika? Dan kalau kita tengok dalam perbahasan falsafah ni, kita boleh kata ahli falsafah membincangkan tentang konsep good, right, benda yang betul, benda yang baik melalui pembincangan akal lah. Maksudnya sejauh mana perbuatan ini baik menurut setengah orang. Kalau manusia ni kata baik, maka benda baiklah. Kebenaran tu mengikut ada beberapa bincangan daripada falsafah ni tentang nilai dan etik ni. So dan antaranya dia kata dalam ni adalah apa yang baik pada individu dan pada sosial, maka benda tu baiklah. Contohnya ketika zaman tu balas dendam ataupun kita panggil contoh dalam falsafah Socrates, dia akan cakap I equal to I. Maksudnya kalau seorang tu dibutakan mata dia, maka balasan pada orang yang membutakan adalah mata dia juga. Macam kisos kan. Jadi kalau masyarakat ketika itu mengatakan benda tu baik, maka baiklah. Sebab dia bergantung kepada dia punya nilai tu atau moral ketika itu bergantung kepada individu dan sosial ketika itu. So dia berubah mengikut zaman. Itu yang dibincangkan dalam falsafah. Dalam bab nilai inilah. Okey, so next slide. Jadi daripada perkara tadi kita boleh simpulkan bahawa inilah persamaan ataupun hubungan kita boleh tengok antara Islam dan falsafah. Ada 3 letakkan persamaan antara Islam dan falsafah. Yang pertama, skop perbahasan yang sama. Okey, skop perbahasan maksudnya kita kata majal perbincangan yang dalam falsafah tu sama, bahas dia. Sebab kita tengok tadi daripada sudut falsafah wujud tu, kita boleh tengok bahawa sebenarnya Aristotle antara falsafah yang terkenal, dia membincangkan tentang Tuhan. Membincangkan tentang apa peranan Tuhan dalam alam. Kan? Dia membincangkan manusia ni daripada apa? Akan ke mana sampai kematian dia. Dan begitu juga Islam. Islam kita bincangkan benda sama kan. Kita bincang tentang min aina ji'na ila ainal masir. Semua tu dalam perbincangan Islam lah, dalam Quran diceritakan, dalam hadis diceritakan. Jadi dua-dua ni sama perbincangannya. Itu kalau sudah ilmu pun sama juga. Kita boleh lihat macam mana Islam membincangkan tentang ilmu. Kan? Allah kata dalam Quran, "Rafa'allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat." Allah kata Allah akan meninggikan orang yang berilmu ni dan beriman lebih tinggi daripada derajat banding orang lain. Dan kalau tengok dalam Socrates punya buku, Socrates tak ada buku tapi dia dibukukan oleh Plato. Socrates mengatakan bahawa kehidupan tidak akan berguna melainkan orang yang kadir sahaja. Jadi maksudnya orang yang berilmu lah. So kalau orang yang tak berilmu, orang yang tak mengkaji kehidupan dia sendiri, tak menambahkan ilmu untuk kehidupan dia, maka hidupnya tak berguna. So maksudnya di sini sama. Galakan untuk orang berilmu dalam Islam dan galakan berilmu dalam falsafah sama. So skop perbincangan yang sama, yang kedua nilai. Macam tentang nilai tadi dari falsafah, kalau Islam pula kita kan bincang tentang akhlak. Ada situ akhlak Islamiah kalau kita belajar. Dan akhlak Islamiah kita faham sebagaimana yang diterangkan dalam buku-buku tasawuf daripada Allah Taala. Kita melihat akhlak ataupun nilai kebaikan seseorang tu pada syarak. Maksudnya contohnya boleh kata tentang Asy'ari Al-Sunnah wal Jamaah, al-hasan ma yuhsinu asy-syara' wal qabhu ma yuqabbu asy-syara'. Apa yang baik tu, sesuatu yang perkara yang baik adalah perkara yang baik di sisi syarak dan perkara yang buruk tu perkara yang buruk di sisi syarak. Itu contoh nilai ataupun etika moral yang dibincangkan dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat perbahasan ataupun bahas dalam falsafah dan Islam ni bahas yang kuli, bukan juz'i. Okey, apa maksud yang kuli ni? Meliputi seluruh aspek kehidupan. Contoh yang boleh katakan, kita kalau singkap sejarah balik, kita melihat macam mana Islam datang ke tanah Melayu, ke Nusantara. Islam bukan datang mengubah sembahan ataupun Tuhan yang disembah oleh orang Melayu ketika itu sahaja. Islam mengubah semua perkara. Islam mengubah ketamadunan, Islam mengubah seni bina, Islam mengubah akhlak, Islam mengubah budaya, Islam mengubah bahasa, Islam mengubah tulisan. Semua itu Islam datang dan mengubah semua perkara. Jadi Islam pembincangan ni pembincangan yang kuli. Bukan yang sekadar datang, okey, sekarang ni solat menghadap kiblat. Sekarang ni dia tempat tokong kuil, tukar masjid, bukan sekadar tu. Lebih lagi, dan memang kita boleh lihat warisan Islam tu pada seni bina, pada
artifak-artifak daripada batu bersurat dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa Islam mengubah secara kuli. Memang itu tidak falsafah. Contoh bila ada beberapa orang mengatakan contohnya sosialisme, falsafah ekonomi semata-mata. Bagi saya memang tidak tepatlah. Sebab bila kita mengambil sosialis sebagai satu sistem ekonomi dalam sebuah negara, dia tak akan terhad pada ekonomi sahaja, dia akan mengubah cara hidup, budaya hidup, akan mengubah sistem perjalanan kehidupan seorang sekelip mata. Contoh bila kita kata macam contoh di North Korea kan, tak semua orang boleh memiliki handphone kan, dan waktu kerja yang tetap, dan waktu cuti yang tetap. Semua orang makan sama, semua orang pakaian sama. So itu mengubah cara hidup. Itu mengubah persepsi kita dalam sosial sebagainya. So itu antara menyebabkan kita kata bila falsafah dan Islam dua-dua membincangkan dua-dua perbahasan yang kuli dan meliputi seluruh aspek kehidupan, bukan sekadar ekonomi dan beberapa perkara yang kecil sahaja. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, dua-dua perbahasan falsafah dan Islam bertujuan supaya manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup. Maksudnya kenapa Islam diturunkan? Rahmatan lil alamin. Kenapa falsafah dibincangkan? Supaya sebenarnya litahqiq as-sa'adah. Merealisasikan kebahagiaan. Kalau kita tengok beberapa falsafah Yunani yang agak klasik selepas zaman Aristotle dan Plato semua, ada satu namanya Stoicism dan Epicureanism. Dua-dua ni adalah membincangkan tentang manusia ni perlu capai kebahagiaan atau keseronokan dalam hidup. Kalau nak kata iras macam hedonism sikitlah. Maksudnya apa yang manusia perlu buat dalam hidup adalah mencapai kebahagiaan dan keseronokan. So itulah tujuan falsafah dibincangkan. Kenapa kena ada sosialis, kenapa kena ada kapitalis, kenapa kena ada liberalism, kenapa kena ada sekularisme sebagainya, semua untuk capai kebahagiaan dalam hidup dan keadilan pemerintahan sebagainya. So itu tujuan dibincangkan falsafah dan Islam. Persamaan yang tiga tadi lah, satu skop perbahasan yang sama, kedua kuli, yang ketiga tujuan. Okay, next slide. Okay, apa perbezaan ataupun kita kata pemisahan antara falsafah dan Islam? Yang pertama sekali yang paling penting dan paling signifikan dalam perbincangan ini adalah satu sumber falsafah dan sumber Islam. Islam kita faham bersumberkan wahyu, revelation tadi. Maksudnya setiap apa yang kita lakukan berdasarkan wahyu. Dan falsafah bersumberkan akal dan ataupun logik. Yang kita boleh tengok dan kita boleh nilai. Sebenarnya sebagai seorang Islam kita faham bahawa wahyu dia terpelihara dari sebarang kesalahan lah. Maksudnya dia memang Allah kata inilah yang Allah jaga kan. Innalahu lahafizun, Allah jaga sampai hari akhirat. Kerana kalau akal sebenarnya kita tahu kita terdedah kepada kesalahan dan kekurangan. Dan juga satu part yang paling penting, bila berlalunya zaman berbeza-beza. Contoh sebelum ni kita kata zaman sebelum ni zaman kegemilangan feudal imperialism, kita mengatakan diktator lah yang akan membuatkan keamanan rakyat. Sampai zaman berkembang demokrasi pula. So berbeza kan? Maksudnya berbeza zaman sebagainya. Itu kekurangan akal manusia lah. Banding kalau Islam ini benda tetap dan inilah jalan kebahagiaan sampai ke akhirnya macam tu juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua manhaj ataupun sistem. Dalam Islam kita melihat Islam perbincangannya dia meliputi akal, hati dan emosi. Bukan semata-mata akal lah. Kita faham kan Rasulullah SAW pun dalam Quran cara Allah berfirman pun ada ayat yang mencela, ada ayat yang memberikan semangat, galakan. So Islam dia bukan sekadar berkhitab atau berbicara melalui akal semata-mata, tapi dia berbicara dengan hati, emosi sebagai seorang manusia. Sebab Allah kan dan sebagai seorang yang tahu Islam, Allah lah menentukan Quran tu sebagai SOP ataupun manual untuk kita gunakan sebagai kehidupan kita kan. Dan kalau falsafah akal semata-mata lah. Kita tahu pembincangannya memang akal. Macam mana kita tentang stoicism, dia kata nak capai kebahagiaan tu. So apa yang bahagia? Apa yang mereka rasa, akal mereka rasa bahagia dengan perkara tu. Kalau rasanya dengan mencapai keadilan dalam pemerintahan tu benda bahagia, itulah kebahagiaan yang akan kejar. Tanpa melibatkan hati dan emosi lah. Okey, yang seterusnya tentang matlamat. Tadi kan ada cakap pasal tujuan. Kalau kita tengok dalam slide yang tadi. Slide tadi atas. Baik kan tadi kata pasal tujuan, tapi yang ni matlamat pula. So maksudnya matlamat ni kalau kita boleh faham tujuan akhir lah. Kita macam kalau kita buat dalam, kita ada objektif, matlamat jangka masa panjang dan masa pendek. So dia matlamat ni kira tujuan ataupun
matlamat akhir lah, tujuan akhir. Jadi kalau dalam Islam, tujuan atau matlamat akhir ni adalah kan, redha Allah dunia dan akhirat. Manakala kalau falsafah dia meletakkan batas pada dunia sahaja. Contoh anda boleh ambil satu kisah daripada satu perbahasan tentang dalam buku Muhammad Qutb, Islam Syubhahul Islam. Dia mengatakan tentang kenapa agama ni penting. Satu contoh yang saya rasa agak sesuai untuk dibincangkan. Bila seorang tu mempercayai bahawa tiada dunia atau tiada hari akhirat, maka dia akan tahu bahawa dia ada umur dan ada had yang dia akan mati. Sekitar 80-70 tahun. Kemudian selepas tu dia akan mati dan tak akan hidup lagi lah. Jadi dalam jangka masa umur yang singkat ni, dia cuba untuk mengejar semua kebahagiaan atau semua kepuasan nafsu yang dia nak. Maksudnya kalaulah dari sudut yang kita nampak, duit sebanyak duit yang ada, nafsu haiwan, seks sebagainya, itu kalau individu. Kalau negara nak tawan negara ni, nak pakai sebanyak-banyaknya jajahan, akan berlaku kacau bilau sebab semua tidak mempercayai bahawa ada akhirat, ada dunia kekal abadi, yang itulah sebenar-benarnya nikmat yang kekal abadi dan nikmat yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi bila tiada agama, tiada akhirat dalam perbincangan kehidupan, akhirnya akan bawa pada kacau bilau dan kita haru biru di kalangan manusia sebab tidak mempercayai adanya hari pembalasan kepada perbuatan baik dan buruk dilakukan oleh manusia di dunia. So itulah yang menyebabkan kenapa berbeza antara perbincangan ni, menyebabkan akhirnya kita boleh lihat falsafah dan Islam ni agak tidak bertemu di tempat-tempat yang berbeza yang kita tengok nanti lah. InsyaAllah kita akan tengok kalau ada masa kesempatan. Ya, seterusnya.